إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الصالحين والعلماء العاملين ومشايخنا ولوالدينا وخصوصا صاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih lagi dipertemukan dengan atas izin Allah Subhanahu wa taala dalam majlis muzakarah bacaan kitab Al-Azkar min Kalam Sayyidil Abrar al-Musamma Hilyatul Abrar wa Syiar al-Akhyar fi Talkhis ad-Da'awat wal Azkar al-Mustahabbah fil Lail wan Nahar, karangan dan susunan Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulum masyayikhihi wa masyayikhina fid dharain amin. Baik. Minta maaf ini terlambat sikit. Insya-Allah kita sambung pada bab yang ke-30 berkenaan dengan bab ma yanfa'ul mayyit min qawli ghairihi. Berkenaan dengan apa yang memberi manfaat kepada si mati disebabkan min qawli ghairihi, disebabkan bacaan orang tertentu yang dihadiahkan kepada si mati. Disebabkan bacaan tersebut mendatangkan manfaat kepada si mati. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala ajma'al ulama على أن الدعاء للأموات ينفعهم ويصلهم ثوابه. Para ulama telah sepakat mengatakan bahwasanya doa kepada si mati yanfa'uhum, ini memberi kesan atau memberi manfaat kepada mereka. Wa yasiluhum thawabuhu, dan sampai pahalanya kepada si mati tersebut. Ini tanpa ada khilaf di kalangan para ulama. Ini maksudnya sampainya doa kepada si mati. Wahtajju biqaulillahi ta'ala walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini mereka telah berhujjah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yakni walladzina ja'u min ba'dihim, yakni mereka yang datang setelah mana min ba'dihim. Ba'dihim ini selepas mana generasi para sahabat yang bermula daripada para tabi'in sehinggalah ke zaman kita sekarang ni, sehinggalah ke hari kiamat nanti. Ini sebelum hari kiamat. Ini mereka yang datang setelah mana kalian, setelah mana mereka ni para sahabat, yaquluna rabbana ighfir lana. Mereka membaca doa ataupun mereka mengatakan, ini maksud di sini membacakan doa, Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, wa li ikhwanina, dan ampunkanlah juga dosa-dosa pada
ikhwanina, yakni saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mana mendahului kami, yakni dalam keadaan beriman. Yakni maksudnya syahid di sini ialah mendoakan kepada mereka yang telah meninggal dunia. Yakni hujah sampainya, yakni doa memberi manfaat kepada si mati. Wa ghairi dzalika min al-ayatil masyhurah, dan ada banyak lagi hujah-hujah yang dalil-dalil yang mengatakan bahwasanya doa tersebut memberi manfaat kepada si mati. Bi maknaha wa bil ahadits al-masyhurah. Cuma Imam Nawawi mendatangkan hanya satu ayat saja. Daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Wa bil ahadits al-masyhurah. Adapun daripada dalil daripada hadis al-masyhurah yang sudah masyhur, yakni Qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma ighfir li ahli baqi'il gharqad. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda selalu mendoakan kepada ahli baqi'il gharqad, yani mereka yang dikebumikan di perkuburan Baqi'. Yani Allahumma ighfir li ahli baqi'il gharqad. Ya Allah, ampunilah li ahli baqi'il gharqad, yani penghuni kuburan Baqi'ul Gharqad. Wa qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, Allahumma ighfir li hayyina, ya Allah, ampunilah mereka yang hidup di kalangan kami, wa mayyitina, dan juga mereka yang telah meninggal dunia. Wa ghairi dzalik, itu, dan ada lagi dalil-dalil yang lain. Waqtalafa ulama fi wusuli sawabi qiraatul Quran. Yang berkenaan dengan doa tersebut, itu semua para ulama telah sepakat mengatakan ia tak ada khilaf. Sampainya, yakni memberi manfaat kepada para si mati. Adapun khilaf di kalangan para ulama berkenaan dengan bacaan Al-Quran. Yani adakah pahalanya sampai kepada si mati ataupun tidak. واختلف العلماء في وصول ثواب قراءة القرآن فالمشهور من مذهب الشافعي وجماعة أنه لا يصل. Pendapat yang masyhur dalam mazhab kita, yang mazhab Imam Syafi'i wa jamaah, dan beberapa lagi pendapat para ulama yang lain, annahu la yasil. Mereka mengatakan bahwasanya pahala bacaan Al-Quran ini tidak sampai kepada si mati. Adalah dalil-dalil mereka. Cuma Imam Nawawi tak datangkan di sini. Wa dhahaba Ahmad ibn Hanbal wa jama'atun min al-ulama wa jama'atun min ashab Syafi'i ila annahu yasil. Adapun Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu taala anhu, dan juga dan beberapa lagi di kalangan para ulama yang lain mengatakannya dalam mazhab Syafi'i. Ada juga ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakannya bahwasanya pahala membaca Al-Quran ini sampai kepada si mati. Ini khilaf di kalangan ulama. Fal-ikhtiyar an yaqula al-qari' ba'da faraghihi Allahumma awsil sawaba ma qara'tuhu ila fulan. Dan antara kaedah ataupun cara nak memastikan bahwasanya pahala membaca Al-Quran ini sampai kepada si mati, iaitu dengan membaca, ini setelah mana selesai membaca Al-Quran tersebut, hendaklah dibaca doa Allahumma awsil sawaba ma qara'tu ila fulan. Ya Allah, sampaikanlah pahala apa yang aku baca ni kepada si fulan. Itu di antara kaedah ataupun cara untuk kita menghadiahkan pahala membaca Al-Quran kepada si mati. Kalau tak ada tanpa bacaan doa tersebut, kata sebahagian fuqaha yang lain mengatakan pahalanya tak akan sampai, kalau sekalipun dia niat. Wallahu a'lam. Dan kata Imam Syekh Ali Jumaah radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya pendapat mereka yang mengatakan bahwasanya pahala membaca Al-Quran itu sampai kepada
si mati itu lebih kuat. Itu dalil yang digunakan pakai oleh fuqaha yang mengatakan pahala sampai kepada si mati itu lebih kuat berbanding mereka yang mengatakan tidak sampai. Dan Imam kata Syekh Ali Jumaah lagi, khilaf dalam masalah ni sangat simple, tak perlu diperbesarkan. Yani kita berlapang dada, tak perlu diperbesarkan. Selesai saja. Dan kata guru kami iaitu Fadilatul Syekh Yusri Hafizahullah, Syekh Yusri kata beliau turut berpendapat mengatakan bahawasanya pahala membaca Al-Quran ni sampai kepada si mati. Ini berdalilkan, beliau mengatakan bahawasanya apabila kita solat jenazah, semestinya kita akan baca Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah tersebut juga dikira, ataupun kalau tak membaca Al-Fatihah maka tidak sahlah solat jenazah tersebut. Itu dalil menunjukkan bahawasanya Al-Quran, qiyas bahawasanya Al-Quran memberi manfaat kepada si mati, iaitu pahala Al-Quran tersebut sampai kepada si mati. Itu dalil yang digunakan oleh guru kami Syekh Yusri Hafizahullah. Baik. Wa yustahabbu as-sana' 'ala al-mayyit wa dhikru mahasinihi. Itu jelas. Masalah pahala sampai tak sampai itu kita tak perlu perbesarkan. Kita berlapang dada sahaja. Wa yustahabbu as-sana' 'ala al-mayyit wa dhikru mahasinihi. Dan juga digalakkan, dianjurkan untuk as-sana' 'ala al-mayyit, untuk memuji kepada si mati tersebut, wa dhikru mahasinihi, dan menyebut-nyebut akan kebaikannya. Itu sunnah. Seperti mana rawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Anas radhiyallahu anhu qala maru bi janazatin fasnau 'alaiha khairan faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wajabat thumma marru bi ukhra fa asnau 'alaiha sharran faqala wajabat فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض. Dan Imam Nawawi telah meriwayatkan daripada Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, maru bi janazatin. Ini pada satu hari sekumpulan para sahabat melalui satu jenazah. Fa asnau 'alaiha khairan. Dan mereka memuji-muji kebaikan yang dilakukan oleh si mati tersebut. Memuji kebaikan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat. Dan kebetulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersama mereka. Baginda mengatakan wajabat. Ini telah wajiblah. Ini wajiblah ke atas dia. Maksudnya wajib ke atas dia akan ke syurga. Summa maru bi ukhra fa asnau 'alaiha syarran. Kemudian mungkin pada hari yang lain ataupun pada hari yang sama, sebab melewati jenazah yang lain, mereka mengatakan ataupun mereka memuji, mereka fa asnau 'alaiha syarran. Mereka mengata apa? Mengata yang tidak elok, kata yang tidak elok kepada si mati tersebut. Faqala wajabat. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wajabat, ini telah wajiblah ke atas dia akan neraka. Faqala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dimaksudkan dengan wajibat tersebut? Qala, kemudian baginda Nabi kata, hadza asnaitum alaihi khairan fa wajabat lahul jannah. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadza asnaitum, yakni jenazah yang terdahulu, yang sebelum ni kamu puji kebaikan pada dia, fa wajabat lahul jannah, maka wajiblah ke atas dia akan surga. Wa hadza asnaitum alaihi syarran, dan jenazah yang satu lagi kamu kata yang tidak elok pada dia, fawajabat lahun nar, maka
telah wajiblah ke atas dia akan neraka. Antum syuhadaullah fil ard. Kalian, yakni para sahabat, syuhadaullah fil ard, saksi Allah, saksi-saksi Allah di dunia ni. Itu menunjukkan bahawasanya pujian yang baik juga memberi kesan kepada atau memberi manfaat kepada si mati. Begitu juga sebaliknya, kalau kata-kata yang tidak elok, orang kutuk kepada si mati tersebut, kata disebabkan dia melakukan di semasa hidup dia melakukan perkara yang jahat, zalim dan sebagainya, orang kutuk dia selepas mana kematiannya, maka dia berhak ataupun layak ataupun wajib ke atas dia akan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi di sini ada pengecualiannya, iaitu di sini antum syuhadaullah fil ard. Antum syuhadaullah fil ard. Yani kalian ini adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi ini. Yang dimaksudkan di sini adalah khitab dia hanya kepada, kata sebagian para ulama, khitab tersebut hanya kepada para sahabat sahaja. Sebab para sahabat ni tidak akan berkata melainkan perkara yang baik-baik sahaja. Iaitu mereka ni para sahabat semua ni telah dijanjikan Allah akan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Al-Imam Ibn Tin, Al-Imam Ibn Tin mengatakan bahawasanya antum syuhadaullah fil ard tersebut, ini kalian adalah saksi-saksi Allah, yang mana dengan kata-kata kalian tersebut akan mewajibkan ke atas pada si mati tersebut syurga ataupun sebaliknya. Itu hanya maksus kepada para sahabat saja. Sebab para sahabat ni tidak akan berkata-kata melainkan dengan perkara-perkara yang hikmah. Ada pula para ulama yang lain mengatakan bahawasanya, pendapat yang sebetulnya mengatakan bahawasanya antum syuhadaullah fil ard ni termasuk kepada semua. Ini kepada semua orang muslim, tak kiralah di kalangan para sahabat, tabi'in, sehinggalah ke zaman sekarang. Iaitu bagi mereka yang yukhtassu bisiqat wal muttaqin, bagi mereka yang ada siqah dan juga memiliki ketakwaan yang tinggi. Maksudnya di sini orang-orang yang soleh, yang terkenal dengan kesiqahan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tersebutlah layak untuk menjadi saksi-saksi Allah di atas muka bumi ini. Disebabkan itulah kita secara adat orang kita, kalau setiap kali selepas solat jenazah, imam solat jenazah tersebut akan mengatakan apa yang akan kita katakan kepada si mati, dan para makmum yang berada bersama dengan imam tersebut akan mengatakan baik dan sebagainya. Itu dalil menunjukkan bahawasanya kata-kata yang baik, pujian yang baik kepada si mati memberi manfaat kepada si mati tersebut. Baik, hadis yang berikutnya, qala wa rawayna fi sahih al-Bukhari an Abi al-Aswad qala qadimtu al-Madinah fajalastu ila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu famarrat bihim jinazatun fausniya ala sahibiha khairan faqala Umar wajabat thumma murra bi ukhra fausniya ala sahibiha khairan faqala Umar wajabat thumma murra bis salisah فأثني على صاحبها شرا فقال وجبت. قال أبو الأسود فقلت ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيما مسلم شهد له 4 بخير أدخله الله الجنة. فقلنا وثلاثة؟ قال وثلاثة. فقلنا واثنان؟ قال واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. Imam Nawawi meriwayatkan daripada Sahih Bukhari daripada yang sama sanadnya dengan Abil Aswad. Beliau berkata qadimtul Madinah. Abil Aswad ni tabi'in. Qadimtul Madinah. Abil Aswad pada satu hari beliau datang ke Madinah. Fajalastu ila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian beliau duduk bersama dengan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu.
Famarrat bihim jenazah. Kemudian tiba-tiba setelah mana sembang sebagainya, tiba-tiba lalu satu jenazah. Fa usniya ala sahibiha khairan. Kemudian dipuji orang yang bersama dengan Sayyidina Umar tersebut akan kebaikan, atau kebaikan kepada jenazah tersebut. Faqala Umar wajabat. Kemudian Sayyidina Umar berkata wajabat, telah wajib ke atas dia. Summa murra bi ukhra. Kemudian lalu lagi jenazah yang lain. Fa usniya ala sahibiha khairan. Kemudian dipuji lagi akan kebaikan kepada jenazah tersebut. Faqala Umar wajabat. Kemudian Sayyidina Umar kata wajabat, yakni telah wajib ke atas dia. Summa murra bis sadisah. Kemudian lalu lagi sampai mana jenazah tersebut, lalu lagi jenazah yang ketiga. Fa usniya ala sahibiha syarran. Kemudian dikata-kata ataupun dikutuk kepada jenazah tersebut, syarran, akan kejahatan, keburukan jenazah tersebut. Faqala wajabat. Kemudian Sayyidina Umar kata wajabat juga. Faqala Abu al-Aswad, faqultu ma wajabat ya Amirul Mukminin. Abu al-Aswad tanya balik, apa yang dimaksudkan dengan wajabat wahai Amirul Mukminin? Qultu kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sayyidina Umar kata, aku berkata seperti mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ayyuha muslim syahida lahu arba'atun bi khairin. Ayyuha muslim, mana-mana orang muslim syahida lahu arba'atun bi khairin, yang disaksikan oleh empat orang dengan kebaikan, yakni dipuji sebanyak 4 orang kebaikan, adkhalahu Allahu al-jannah, maka Allah Taala akan memasukkan dia ke dalam syurga. Faqulna wa salasah. Kemudian mereka bertanya lagi, yakni orang yang bersama dengan Sayyidina Umar tersebut, wa salasah, adakah 3 orang pun dah yang memuji kebaikan akan kepada jenazah tersebut akan Allah Taala masukkan ke dalam syurga? Qala wa salasah. Sayyidina Umar kata walaupun 3 orang yang puji kebaikan. Faqulna wasnan. Kemudian mereka tanya lagi, walaupun 2 orang yang memuji kebaikan kepada jenazah tersebut? Qala wasnan. Sayyidina Umar kata walaupun 2 orang juga. Summa lam nas'alhu anil wahid. Kemudian kami tak tanya lagi, walaupun adakah seorang pun dah memadai untuk memuji kebaikan, yang mana dengan pujian tersebut Allah Ta'ala akan memasukkan ke dalam syurga. Maksudnya di sini setiap pujian yang baik akan memberi manfaat kepada si mati tersebut. Wal ahadits binahwi ma dzakarna kasiratun wallahu a'lam. Dan hadis-hadis berkenaan dengan pujian kepada jenazah zakarna kasiran, teramat banyak. Cuma Imam Nawawi berpada dengan 2 hadis ini saja. Wallahu a'lam. Itu dalil menunjukkan bahawasanya kata-kata yang baik, yang doa kita dah maklum dah, itu telah akan memberi manfaat tanpa ada khilaf di kalangan para fuqaha, yakni memberi manfaat kepada si mati. Adapun Al-Quran, bacaan Al-Quran itu pahala sampai atau tidak sampai itu khilaf di kalangan para ulama. Dan pendapat kata Imam ataupun Sayyidina Ali, Imam Syekh Ali Jumaah hafizahullah, mengatakan bahawasanya pahala orang pendapat yang membaca Al-Quran sampai kepada si mati ini lebih kuat berbanding dengan mereka mengatakan tidak sampai. Permasalahan tersebut tidak perlu dibesarkan sebab ianya sangat yasir, sangat kecil sangat. Baik. Dan pujian yang baik, kata-kata yang baik kepada jenazah itu juga memberi manfaat kepada si mati. Wallahu a'lam. Cukup sekadar untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pada berkenaan dengan babun nahi an sabil amwat, berkenaan dengan larangan memaki ataupun mengutuk si mati. InsyaAllah kita akan sambung pada hari Isnin, InsyaAllah. Kalau
Ingat saya niat nak sambung hari Jumaat, tapi esok ada urusan sikit, tak dapat nak buat. InsyaAllah kita sambung pada hari Isnin pada waktu yang sama, InsyaAllah pada pukul 8. InsyaAllah kita akhiri dengan tutup dengan majlis dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasbih kafarah dan suratul Asr. Allahumma salli afdal salatina ala asraril makhluqatika sayyidina محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامتداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامتداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.